Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita berjumpa kembali di malam minggu. Terima kasih saya ucapkan kepada pembantu saya, Cik Alif daripada Solusi Pewarisan. Di malam minggu ni kita kita sedikit jihad lah, maknanya bersama dengan keluarga dan sebagainya, kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita ulang kaji sedikit sebanyak tentang ilmu pewarisan mengikut tajuk-tajuk yang saya susun lah. Yang saya susun daripada, saya ingat tahun lepas lagi saya start. Saya pun dah tak ingat dah bila saya start. Teringat saya kata-kata Imam Syafi'i, ilmu itu umpama air. Ilmu itu umpama air. Jika air itu tidak mengalir, maka lama-kelamaan air itu menjadi keruh dan akhirnya dia membusuk. Aukamakolah. Lebih kurang maksudnya ialah ilmu itu umpama air. Tapi air itu pun, air yang bagus ialah air yang mengalir. Sebab kalau air itu tidak mengalir, lama-kelamaan dia akan jadi keruh. Dan lama-kelamaan air itu pun akan jadi busuk. So kalau ilmu itu tidak dialirkan, maknanya ilmu itu tidak berlari, ilmu itu dibiarkan sahaja, lama-kelamaan dia akan hilang, lama-kelamaan ilmu itu pun tidak berguna. Jadi berdasarkan itu saya memulakan inisiatif kita buat kelas pada malam minggu ni lah. Sebab saya pun saya tak nak buat pada hari-hari bekerja sebab saya takut saya yang tak boleh komit. Kadang-kadang saya terpaksa stay back dan sebagainya. So di hujung minggu ni pun sebenarnya susah juga untuk komit sebab kita ada urusan family, tetapi bila dah terbiasa tu saya jalankan aja lah. So terima kasih saya ucapkan, dan saya terharu dengan kehadiran kita kata muka-muka yang sama, kadang-kadang yang jauh, yang saya entah bila boleh berjumpa lah. Dengan Mizi Ismail ni memang tak pernah jumpa dan setia dengan kelas ni. Kita ada juga kawan kita daripada Sarikir, Sarawak. Lagilah saya tak tahu bila akan jumpa. Jadi menyebabkan kelas ini saya saya istiqamah lah untuk meraihkan kawan-kawan saya yang jauh, yang susah untuk saya berjumpa mata lah. So kita akan continue pada malam ini tajuk yang baru, iaitu tajuk waris patah titi. Waris patah titi ni ialah sekejap saya share. Waris patah titi ialah satu istilah yang saya sengaja sohorkan. Saya sengaja popularkan sebab sebelum ni saya menggunakan istilah wasiah wajibah apabila saya berbincang dengan beberapa orang, termasuk juga saya berbincang dengan guru penulisan saya. Saya ada guru penulisan yang sedikit sebanyak saya belajar dengannya bagaimana cara untuk menulis buku. Maka guru penulisan saya mencadangkan supaya saya banyak menggunakan istilah bahasa Melayu. Kita alang-alang kita nak menulis, alang-alang kita nak bercakap, alang-alang kita nak menyebarkan perkara tersebut, maka kita cuba untuk popularkan dalam bahasa Melayu. Itu maksud dia lah. Sewaktu kita menjelaskan perkara tersebut, mau tak mau kita akan gunakan juga istilah bahasa Arab. Jadi saya pun bersetuju dengan pendapat
beliau, pendapat guru saya itu. Jadi saya pun popularkanlah waris patah titi, istilah waris patah titi. Bahkan saya tulis buku waris patah titi. Ialah sebab selepas daripada itu saya mula menggunakan istilah-istilah kemelayuan lah. Kematian berlapis. Sebelum tu kita guna munasahat. Takharus saya guna tolak hak. Saya dah mula mencari istilah-istilah Melayu supaya ialah kita maknanya kita popularkan istilah yang ada di sekeliling kita kan. So patah titi ni bermaksud cucu yang terpatah titi. Dia ada antara hubungan di antara waris itu yang di tengah itu meninggal, maka itulah titi yang patah. Selalunya saya bagi contoh yang ni lah, ini adalah contoh original yang saya buat. Kalau baca buku-buku lain dia ada mungkin akan ada contoh-contoh yang lain lah. Saya buat ini terlalu simple untuk memahami tentang siapakah ataupun apakah yang dimaksudkan dengan waris patah titi. So kalau lihat kat sini Adam meninggal pada tahun 2017. Semasa Adam meninggal, Adam hanya ada seorang saja waris, iaitu Idris. Mungkin Adam ni sudah bercerai dengan isteri dia ataupun isteri dia mati lebih awal daripada dia. Dia adalah dia ada ayah dia, mana Idris dengan ayah. Masa Adam meninggal ni ayah dia ada lagi. So dua orang lah waris kepada Adam. Ibrahim ni waris tapi dia tak dapat hak faraid lah sebab dia dihalangi, didinding oleh Saleh. So waktu Adam meninggal, maka ada seorang anak nama dia Idris. So mungkin Adam ni meninggal, Adam ni dia meninggal muda, jadi dia tidak ada harta. Maka selalunya bila seorang itu meninggal dan masih lagi ada ayah, selalunya muda lah kan. Selalunya kalau dia pun dah tua, ayah pun dah tak ada lah, ini ayah dia masih lagi ada. So Idris dijaga oleh datuk dia Saleh. So Idris ini adalah anak yatim piatu lah, ataupun anak yatim lah, maknanya tak ada ayah. Dia dijaga oleh Saleh, kemudian dalam contoh ni setahun selepas itu pada tahun 2018 Saleh pula meninggal. Sewaktu Saleh meninggal, Saleh meninggalkan seorang anak nama dia Ibrahim. Maka Idris ini dia tidak mewarisi harta Saleh sebab semua harta Saleh diwarisi oleh Ibrahim sebagai ansabah bin nafsih, sebagai menghabiskan segala baki. Semua harta Saleh dapat ke Ibrahim sebab dia waris tunggal. So Idris ni tak dapat kerana ayah Idris mati awal sebelum datuk dia. Tapi kalau tanya soalan adakah seorang waris tu bila ayah dia meninggal ataupun mak dia meninggal, so bila atuk dia meninggal selepas itu dalam keadaan mak ayah dia meninggal lebih awal, adakah dia tak dapat harta atuk dia? So soalan tu masih lagi umum. Kita tak boleh kata confirm lah cucu tu tak dapat. Bukan, sebab soalan tu umum lagi. Dia tak cerita lagi siapakah waris kepada atuk. Dia kena ceritalah. So cucu tu boleh jadi dapat, boleh jadi tidak dapat. Kena cerita siapakah dulu waris kepada atuk. Kalaulah Saleh ini meninggalkan anak, nama dia dekat sini Fatimah, bukan nama Ibrahim. Fatimah ni selalunya kita akan buat bulat lah. Bila perempuan jadi bulat, bila lelaki dia jadi petak. Kenapa bulat, kenapa petak, itu saya pun tak tahu. Kita ikut apa yang dia ajar oleh guru kita kan. Guru kita ajar petak bulat, kita pun petak bulat. Kalaulah sini Fatimah, maknanya Idris ini masih lagi mewarisi. Kerana Idris dia bukan waris patah titi, Idris adalah waris ganti. Kerana Fatimah dia tidak menghabiskan harta. Fatimah seorang anak perempuan, maka Fatimah dapat 1/2. 1/2 lagi dapat kepada Idris kerana dia adalah anak lelaki daripada dia adalah cucu lelaki daripada anak lelaki. Maka dia dapatlah sebagai waris ganti kepada Adam. So Idris dekat sini dia dia menghabiskan baki lah. Dia menghabiskan baki sebagai ansabah bin nafsi. So kalau nama sini Fatimah,
Kalau ada Ibrahim dan ada Fatimah, still Idris adalah tak rapat. So bila dia tak rapat, itulah kita panggil patah titi, iaitu Adam tu sebagai titi dia yang mematahkan dia antara Idris dengan Saleh. Jadi kita tengok satu persatu senario fakta kes. So kita tak boleh aja terus jawab, oh kalau ayah dia mati awal, dia tak rapat lah. Iya ke? Siapa dulu waris Datuk? Cerita dulu waris Datuk tu siapa? Barulah kita dapat, oh betul lah kalau waris Datuk dia tu, harta Datuk tu dah dihabiskan oleh waris anak-anak dia, maka itu terhalang lah. Sebab anak menghalang cucu. Kalaulah ada anak lelaki, anak lelaki tu menghalang cucu lah. Kalau anak perempuan tak. Sebab anak perempuan dia waris fardu. Dia tidak ada waris lain mengasobahkan dia. Anak perempuan boleh jadi yang sobah kalau ada pairing dia lah. Kan? Kalau ada pairing dia. Pairing dia dengan anak perempuan dengan anak lelaki. So, cucu ni selalunya dia menjadi sedikit kekeliruan sebab cucu kadang-kadang boleh jadi waris patah titi, cucu kadang-kadang boleh jadi waris ganti, cucu kadang-kadang boleh jadi waris zawil arham. Kalau dekat sini nama dia Fatimah, Fatimah melahirkan Idris, kemudian matinya dekat sini nama pula Zainab. So Idris dekat sini dengan Saleh dia akan jadi waris zawil arham kerana dia adalah cucu dari anak perempuan. So cucu tapi dia still boleh tuntutlah untuk wasiat wajibah untuk di beberapa negeri. Cumanya segi status dia adalah zawi arham asalnya. Dia bukannya terhalang, dia memang dia tak rapat pun. Dia memang tak rapat pun. Dia tidak menjadi waris zawi arham, dia tidak menjadi waris ganti. Sebab dia yang menjadi gantinya ialah cucu daripada anak lelaki. Kalau cucu daripada anak perempuan, dia tak menjadi waris ganti. Kalau kita belajar faraid lah. So, faraid itu kita kira kita dah habis. Kita dah habis sebelum ni. So itu adalah cucu patah titi kerana dia terhalang harta atuk dia disebabkan adanya bapa saudara dia ataupun ibu saudara dia. Kalau Ibrahim ada pula nama Fatimah adik-adik kat sini, so dia adalah terhalang kerana harta-harta atuk dia sudah dihabiskan oleh waris-waris yang lain. Itu anak-anak kepada atuk lah, itu bapa saudara dan ibu saudara dia. So itu situasi itu dinamakan sebagai, orang-orang Melayu zaman dahulu menamakan dia sebagai waris patah titi. Waris patah titi ni sebenarnya saya tak tahu pun istilah ni sebab di kampung saya tak ada orang guna perkataan waris patah titi. Saya datang KL pun saya tahu istilah waris patah titi ni pada tahun 2010. 2010 tu saya agak tua kan sebenarnya. Bukan kata maknanya baru jugalah saya tahu istilah waris patah titi 2010, sekarang 2023 lah. Maknanya bukannya awal-awal dulu lah saya tahu. Cumanya waris patah titi ni banyak digunakan oleh di utara, orang-orang utara, orang Kedah mungkin guna waris patah titi. Jadi anak yatim tadi, anak yatim dah lah anak yatim, kemudian tak dapat pula harta atuk, maka ramai yang merasakan sesuatu perlu dibuat untuk kita kata menjaga anak yatim tadi, menjaga kebajikan anak yatim. Maka pada tahun 1946 satu pembaharuan undang-undang dibuat di Mesir apabila di Mesir telah menggubal suatu peruntukan yang dipanggil sebagai wasiat wajibah. Waris patah titi pun tak faham, wasiat wajibah pun tak faham. Tak ada masalah kan. Wasiat wajibah lagilah tak faham. Kenapa pula wasiat jadi wajib? Sebab wasiat ini kita belajar ia adalah suatu perkara yang sunat. Tiba-tiba ada pula satu istilah yang dinamakan sebagai wasiat wajibah. Memang di dalam konun di Mesir itu digunakan istilah wasiat wajibah apabila diperkenalkan tentang suatu peruntukan yang
mewajibkan adanya satu wasiat daripada datuk yang terlupa untuk membuat wasiat kepada cucu tadi. So cucu tadi, maknanya Saleh tadi dia tidak buat wasiat kepada Idris. Maka datanglah kerajaan mengadakan suatu klausa yang dipanggil wasiat wajibah, mewajibkan adanya wasiat oleh kerajaan. Tak ada wasiat sebenarnya, tapi ikut peruntukan tu jadi ada wasiat antara Saleh kepada Idris. Berdasarkan peruntukan wasiat wajibah. Maka wajib adanya wasiat tersebut berdasarkan peruntukan di dalam undang-undang lah. Undang-undang di Mesir pada tahun 1946 tersebut, ataupun setengah-setengah tempat dia panggil wasiat qanuniyah. Sebab wasiat wajibah ni kadang-kadang tak faham kenapa pula jadi wajib sedangkan wasiat itu sunat. So ada juga yang mempopularkannya sebagai wasiat qanuniyah, wasiat yang dikonunkan, yang dikanunkan, yang dicodified. Codified ni mana yang distatutkan, yang dikodifikasi, mana yang dibuat oleh kerajaan untuk menjadikan wujudnya satu klausa, satu peruntukan undang tentang wasiat wajibah. So, wasiat wajibah ini adalah suatu inisiatif daripada kerajaan, seolah-olahnya kerajaan campur tangan urusan kekeluargaan. Selalunya kerajaan tak boleh campur tangan urusan kekeluargaan, kan? Biarlah dia dikawal oleh undang-undang keluarga yang biasalah, tapi kerajaan campur tangan dengan mewujudkan peruntukan tentang wasiat wajibah. Kalau dari segi teori undang-undang dia panggil law change society, bukannya society change the law. Law change society. Kita belajar undang-undang dulu, dia panggil what is law. Saya lah dulu belajar what is law tu. Dalam what is law tu kita belajar apa itu undang-undang, apa itu moral, apakah hubungan antara undang-undang dan moral, apakah beza antara undang-undang dengan moral. Kemudian kita belajar teori tentang undang-undang, sama ada manusia yang create undang-undang untuk mendisiplinkan manusia, ataupun kerajaan yang create undang-undang untuk disiplinkan rakyat, ataupun rakyat yang push kerajaan untuk buat satu undang-undang kepada rakyat. Kalau dalam kes ini kerajaan yang buat undang-undang untuk rakyat, sebab rakyat ramai yang mengabaikan anak yatim. Macam itulah lebih kurang. Jadi kerajaan pun buatlah suatu undang-undang, jadilah wasiat wajibah. Law change society. Kalaulah law itu diperkenalkan oleh rakyat kepada kerajaan, kita kata society change the law. Macam tu. So dalam kes ni ada panjanglah perbahasan antara law change society ataupun society change the law. So dalam kes ini sebenarnya dia ada apa? Kita panggil dia ada, saya tak tahu suara saya boleh dengar ke tak. Dalam kes ini sebenarnya dia ada polemik di antara pihak yang bersetuju dengan pihak yang menentang. Sebab wasiat wajibah ini, apabila cucu itu tidak dapat faraid, maka tak dapatlah. Kenapa nak pandai-pandai pula menjadikan adanya pula wasiat sedangkan tak ada wasiat tu. Jadi tidak perlu memandai-mandai, dan kalau dalam faraid cakap tak ada, maka tak ada lah. Itu adalah satu pendapat, satu polemik. Polemik ini saya tengok banyak dibahaskan di Indonesia. Di Malaysia ni saya nampak tak ada sangat polemik ini hidup. Saya tak tahu kenapa. Mungkin rakyat Malaysia tak suka berpolemik tentang perkara-perkara macam ni. Rakyat Malaysia hanya menerima apa yang diputuskan oleh pihak kerajaan, ataupun saya tak pasti. Tapi kalau saya tengok bacaan-bacaan di Indonesia, banyak polemik yang timbul, seolah-olah mereka yang membuat undang-undang tentang wasiat wajibah ini, dia seolah-olahnya dia cuba mengubah sistem faraid. Dah dalam faraid cucu tu tak dapat kerana terhalang, maka tak dapatlah. Kenapa kita pandai-pandai pula nak buat wasiat wajibah? Dia akan menyebabkan timbulnya kemudaratan ke apa ke. Dia tak suka kita reka. Dia kata kalau tak dapat macam tu saja. Walau bagaimanapun di sana terdapat ulama-ulama agamawan yang sangat cenderung kepada mewujudkan
peruntukan wasiat wajibah, dan ini antara dalil-dalil yang mereka gunakan lah. Di antaranya mereka menggunakan dalil maslahah mursalah. Di dalam pengajian usul fiqh kita adanya kita kata dalil-dalil yang disepakati dan ada dalil-dalil yang tidak disepakati. Dalil-dalil yang disepakati ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Manakala dalil-dalil yang tidak disepakati itu ada banyaklah. Istihsan, istishab, masalih, mursalah, saddul dhara'i, uruf, al-urufu muhakkamah, al-adatu muhakkamah, asyar'u man qablana, dan macam-macam dalil lain lah. Jadi maslahah mursalah itu adalah salah satu dalil yang digunakan oleh ulama sebagai menggalakkan ke arah kebaikan lah. Maknanya perkara ini adalah untuk menjaga kebajikan kepada waris yang terhalang, kepada cucu yang terhalang ini, maka kebajikan dia perlu dijaga. Dia ni anak yatim, maka terlalu banyak hadis ataupun dalil-dalil lain yang mengajak kepada menjaga kebajikan anak-anak yatim. Macam itulah. Dia juga adalah mengelakkan mudarat kepada anak yatim. Apabila anak yatim ini tidak boleh menuntut harta daripada atuk dia, maka dibimbangi kebajikan dia tidak terjaga. Jadi sekurang-kurangnya peruntukan ini memberi suatu harapan kepada anak yatim tersebut, ataupun wali mal ialah penjaga harta dia ataupun penjaga diri kepada anak yatim itulah, kalau anak yatim itu kanak-kanak, untuk menuntut sebahagian daripada harta atuk tu ataupun nenek mengikut kes, dan ini sedikit sebanyak memberi maslahah kebajikan kepada cucu yang terpatah titi. Dari sudut siasah syariah ini merujuk kepada pemerintah lah. So pemerintah boleh untuk membuat suatu undang-undang demi kemaslahatan rakyat. Walaupun perkara tersebut nampak seolah-olahnya bercanggah dengan faraid, kerana kerajaan memberikan hak kepada cucu yang terhalang secara khirman. Kalau kita belajar faraid, dia panggil mana hijab itu secara khirman, bukan hijab secara nuksan. Memang khirman, memang tak dapat langsung kepada cucu yang terhalang tadi, terdinding tadi. Selalunya saya guna istilah terdinding sebenarnya, saya tak guna istilah terhalang. Terhalang ni saya guna bagi istilah yang waris yang terus terhalang. Contohnya waris yang murtad berlainan agama ataupun waris yang membunuh waris yang lain, itu terhalang. Setelah kalaulah hijab yang macam ni saya panggil terdinding. So dia memang hijab khirman, dia terdinding secara langsung, secara 100%. Tetapi kita bagi kerana kita buat peruntukan wasiat wajibah. So kerajaan ada kuasa untuk mewujudkan peruntukan tersebut berdasarkan siasah syariah. Sebagaimana kerajaan hari ini banyak juga buat perkara-perkara yang secara kasarnya macam bercanggah lah. Macam Seksyen 14 Akta Tanah Berkelompok 1960. Pendaftaran di dalam geran tanah bagi tanah felda tidak lebih daripada 2 orang. Hanya 2 nama je boleh masuk dalam geran. So kalau pusaka kan, pewaris peneroka felda tu ada 10 orang anak, tak boleh masuk jugalah. Dia boleh masuk 2 orang saja. Dan selalunya susahlah nak masuk 2 orang sebab 10 orang anak. So dia akan jadi mutakbir, kemudian keluarnya borang F, kemudian waris-waris itu mendapat hak secara equity. Nama dalam geran tanah tak boleh lebih juga daripada 2. So dulu pun isu ni timbul. Isu ni timbul kerana dikatakan sebagai bercanggah dengan faraid dan sebagainya. Tapi mufti pada tahun 1960 itu kan, selepas peristiwa 13 Mei itu, maknanya dengan pihak kerajaan telah mengemukakan bahawasanya perkara ini kerajaan boleh buat untuk, sebab kerajaan tak nak nama ramai sangat sebab dia akan membantut ekonomi. Macam kampung baru ramai sangat nama kan, dia akan jadi pening juga. Jadi buat 2 nama je tanah felda ni paling banyak pun. Jadi pada masa tersebut para mufti mengatakan boleh kerana siasah syariah. Siasah syariah, dia tidak bercanggah dengan hukum, kerana kerajaan ada dia ada dalil atas asas siasah syariah dia tu tadi.
Banyak siasat yang kerajaan guna. Kemudian kena agamawan cerdik pandai dalam bidang usul fiqh lah untuk bahas supaya siasat syariah ni pun tidak disalahgunakan dengan sewenang-wenangnya lah. Sikit-sikit siasat syariah, sikit-sikit siasat syariah kan. So dia adalah isu itu dibincangkan oleh pakar-pakar usul fiqh. Kemudian ada juga yang menggunakan dalil di dalam surah Al-Baqarah, tapi ini adalah pendalilan yang kurang kuat lah. Mengatakan hukum tidak mansuh, mana masih lagi wajib. Wasiat itu masih lagi wajib. Dan surah Al-Baqarah ayat 180 mengatakan wasiat itu wajib. Memanglah wasiat itu wajib, tetapi jumhur ulama mengatakan apabila turunnya ayat tentang faraid, iaitu di dalam surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, 12, 13, 176, yang tentang pembahagian tu ayat 12, 13 dan 176 saja, tetapi berkaitan juga dengan faraid pada ayat 7 dan ayat 13 secara umum tentang kewajipan faraid tu. Ayat tentang kewajipan untuk berwasiat itu hukumnya itu dimansuhkan. Ayat tu kekal, tapi daripada wajib dia menjadi sunat. Cuma sebahagian ulama saja mengatakan masih lagi wajib. Itu dalam keadaan ni lah. So bila dia wajib, kena wajib adalah iaitu dalam keadaan waris-waris yang terhalang. Waris terhalang tu wajib ada wasiat macam tu, supaya memberi kebajikan kepada waris tadi. Saya tidak mau pergi detail tentang polemik ini, polemik setuju tak setuju ni, sebab saya memang setujulah. Saya memang setuju sebab saya berdepan dengan realiti masyarakat dan saya melihat banyak anak-anak yatim ini yang terabai kebajikannya lah, maka perlulah dibantu dengan adanya peruntukan wasiat wajibah. Dari sudut syarat-syarat pelaksanaan wasiat wajibah, yang pertamanya cucu terbabit bukanlah waris faraid. Kalau cucu terbabit adalah waris faraid, maka dia tidak boleh memohon wasiat wajibah lah. Sebab dia sudah pewaris faraid, mana dia cucu waris ganti, cucu waris ganti lah kita panggil. Kalau dia cucu waris ganti, maka dia sudah mendapat hak faraid atuk dia, maka dia terimalah mikul faraid tersebut. So dia tidak boleh memohon wasiat wajibah. Jika cucu terbabit juga tidak menerima wasiat ikhtiariah. Wasiat ikhtiariah ni wasiat yang dibuat secara pilihan oleh datuk atau nenek tadi. So kalaulah sudah pun ada wasiat daripada datuk pada cucu tu tak bolehlah nak pohon wasiat wajibah. Macam itulah lebih kurang. Contohnya malam ni atuk ramai yang mendengar, ada yang mendengar program malam ni, dia pun kata aku nak buatlah wasiat dekat cucu aku, sebab kalau aku mati cucu aku tak dapat. Sebab anak aku seorang tu mati awal. Ada seorang anak yang aku sayang tu mati awal. So aku sayanglah dekat cucu-cucu aku tu. Sebab anak aku tu mati awal tu. Nak harapkan anak aku yang lain nak jaga dia, masing-masing dah ada liability ni, masing-masing dah ada urusan masing-masing. So harta aku ni kalau aku tak bagi wasiat dekat cucu aku ni, kemungkinan cucu ini akan susahlah dia. Jadi baik aku buat wasiat terus kepada cucu. Dia pun buat. So dia tu kita panggil wasiat ikhtiariah daripada datuk ataupun nenek kepada cucu. So cucu tersebut dia tidak dapatlah wasiat wajibah sebab dia sudah pun ada wasiat ikhtiariah. Tapi dia still mendapat wasiat wajibah jika wasiat ikhtiariah dia tu kurang. Tu sebab tu ada lembu seterusnya tu. Jika cucu terbabit menerima wasiat ikhtiariah yang kurang, maka wasiat wajibah mencukupkan. Still cucu tu tadi dia boleh pohon untuk wasiat wajibah bagi mencukupkan hak dia. Kalaulah wasiat ikhtiariah itu terlalu kurang. Sebab wasiat ni yang paling maksimumnya ialah 1/3. Tetapi contohnya si datuk tadi dia bagi dekat cucu dia tadi 1/5. Tapi kalau mengikut kiraan faraid, dia dapat 1/4. Contohnya lah kalau kiraan faraid bukan ikut kiraan faraid, kalau ikut kiraan wasiat wajibah. Sebab kiraan wasiat wajibah ni dia kena seksi 27 kurangan 2 tu, dia mengandaikan pula
mak ataupun ayah dia tu hidup. Jadi bila dia mengandaikan kat situ, kita lihat kalau mak ayah dia hidup, berapa portion dia. So portion dia adalah lebih banyak. Ataupun portion mak ayah dia sebenarnya 1/2. Tiba-tiba dia hanya mendapat daripada atuk dia 1/5, maka dia boleh pohon wasiat wajibah untuk mencukupkan wasiat ikhtiariah yang kurang tadi. So dia still ada chances lah untuk memohon wasiat wajibah. Jika cucu terbabit menerima wasiat ikhtiariah yang lebih, perlu dapat izin dari waris faraid yang lain. Tiba-tiba sahaja datuk tadi sayang kepada cucu, terlebih pula datuk itu bagi wasiat kepada cucu lebih daripada 1/3 lah maknanya. Maka cucu tersebut perlu mendapat izin daripada waris faraid kepada atuk tadilah, maknanya daripada mungkin mak saudara dengan bapa saudara dia lah. Itu memang biasalah kalau wasiat melebihi kadar 1/3, maka wasiat itu hanya boleh berkuat kuasa apabila mendapat izin daripada waris faraid yang lain, selepas waris faraid yang lain itu mengetahui hak faraid masing-masing selepas kematian si mati pewasiat. Selepas kematian pewasiat, dia tak boleh izin sebelum pewasiat mati, sebab izin sebelum pewasiat mati tak tahu lagi siapa waris faraid, sebab dia tak mati lagi. Dia kena dia mati tu baru kita tahu inilah warisnya. Bila tahu ini warisnya, dapatlah izin pada waris. So ramai juga yang buat wasiat, dia dapat izin sebelum dia mati. Masa dia nak tulis wasiat tu dia dapat izin. Betul lah, sebab masa kau ada tu memanglah anak-anak kau bagi je izin sebab kau hidup lagi. Kau nak bagi berapa peratus pun, 1/2 ke, takkanlah anak-anak nak lawan cakap mak ayah pula. Jadi dia bagi izin, tapi izin tu mana izin tu irrelevant lah sebenarnya. Izin ambil hati je. Dia izinnya sebenarnya selepas pewasiat tu matilah baru tahu waris dia. Sebab mungkin anak yang bagi izin, tapi anak tu mati dulu, bukan waris lah anak tu. So kita tak tahu siapa waris yang sebenar, sehingga orang tu mati, barulah kita tahu siapa waris dia. Masa tu lah baru kita minta izin daripada waris faraid tu. Selepas waris faraid tu tahu hak faraid dulu, bukan minta izin dulu, tahu dulu hak faraid, kira dulu faraid. Sebab dia bagi izin tu dia takharus kita panggil. Kalau nak bagi sikit-sikit minta izin tak tahu faraid, tak payah belajar faraid lah. Kita bagi sama rata, tak tahu faraid bagi sama rata, mati ilmu faraid, semua nak sama rata, semua nak muafakat, semua nak bagi izin pada wasiat. Lepas tu ilmu faraid duduk kat mana? So memang sangat-sangat bercanggah lah. Sebab ilmu faraid dia datang dulu. Bila mati, automatik faraid. Mati, automatik faraid, iaitu automatik faham hak faraid tu. Wajib tahu hak faraid, tetapi tidak wajib menerima. Lepas dia tahu tu dia nak tolak lah. Kita tahu tapi kita tolak sebab adanya wasiat daripada ayah kita bagi dekat cucu, itu anak saudara saya. Saya pun anak sulung ayah, saya pun dah kaya, saya ikutlah wasiat ayah saya. Tak apalah lepas dia tahu, gitu. So izin itu adalah daripada waris faraid yang lain selepas pewasiat meninggal, selepas waris itu tahu hak faraid. So itu syarat-syarat pelaksanaan wasiat wajibah secara umum, secara umumnya lah. Jadi di mana adanya wasiat wajibah? Wasiat wajibah sekarang ini ada di 6 negeri. Sebab kita ada berapa negeri sebenarnya di Malaysia ni? Kita ada 14. Kita ada 14, tapi yang ada yang nak menwasiat hanya 6. 8 lagi tu saya tak pasti kenapa tak ada. Tetapi tak apalah, kita bahaskan yang ada. Yang 8 tu tak tahu sama ada mereka menerima ataupun mereka menolak, ataupun kenapa tak ada. Yang adanya hanyalah di 6 negeri saja. Kemudian yang latest sekali di Perak. Perak pada tahun lepas 2022, suatu rang undang-undang persendirian dikemukakan oleh Adun Behrang. Tapi Adun Behrang pun kalah dah baru ni. Yang mengemukakan perkara ni tahun 2022 tu dia jadi yang berhormat Adun Behrang, dia mengemukakan usul persendirian. Usul persendirian pun boleh apabila suatu perkara yang baik. Sebab waktu tu pembangkang lah dia, sebab tu dia jadi usul persendirian, bukan usul kerajaan. Tetapi kerana dia mencadangkan supaya negeri Perak menggubal enakmen wasiat orang Islam negeri Perak. So diluluskan sebulat suara
termasuk DAP apa semua juga menyokong di Perak itu untuk tak apalah, buat je lah undang-undang enakmen wasiat orang Islam negeri Perak. Lepas tu berlaku pilihan raya dan berlaku perubahan pula lah. So tak jadi. Saya ingatkan 2022 tu ada Perak tapi tak jadi. So sekarang ni bukan tak jadi, maknanya dalam proses lah. So sekarang ni ada ialah 6 negeri ni. 1999 di Selangor pada zaman Datuk Seri Dr. Khetoyo lagi. So ada kebaikan dia juga. Ada kebaikan dia juga sebab pada zamannya tergubal dan lulus enakmen wasiat orang Islam negeri Selangor pada tahun 1999. Cuma pindahan dibuat pada tahun 2016 untuk menambah baik enakmen wasiat orang Islam negeri Selangor. Kita akan ceritakan selepas daripada inilah kenapa pindahan ini dibuat dan apa kesannya dan apakah pindahan itu. So pindahan dibuat pada tahun 2016. Negeri Sembilan dia macam copy, dia selalunya kalau satu negeri start negeri lain dia akan copy paste saja. Tapi dia bukan copy paste 100% lah. Tapi dia mengambil penggubalan di negeri lain tu sebagai model ataupun sebagai contoh untuk digubal juga di negeri lain lah. So negeri Sembilan memang dia selalu ikut Selangor. Sampai sekarang pun Majlis Agama Islam Selangor dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ni dia agak rapat. Dia agak rapat. So Negeri Sembilan pada tahun 2004 juga meluluskan enakmen wasiat orang Islam Negeri Sembilan. 2005 Melaka, dia dah jadi macam domino kat situ. Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, kemudian dia berhenti. Sehinggalah pada tahun 2009 Kelantan. Dia sebenarnya pada tahun 2008 itu ada suatu fatwa muzakarah, fatwa peringkat kebangsaan yang membincangkan tentang wasiat wajibah pada tahun 2008. Jadi 2009 tu Kelantan mengambil spirit fatwa tersebut lah. Maka Kelantan juga menggubalkan enakmen wasiat orang Islam negeri Kelantan. Kelantan ni dia agak laju dari sudut penggubalan sebenarnya. Sama ada kita setuju tak setuju pun Kelantan dia agak bagus. Penggubalan dia laju. Pelaksanaan tu nombor 2. Penggubalan dia agak laju. Sebab tu dari Kelantan dia ada juga enakmen hibah negeri Kelantan 2022 ada tapi belum dilaksanakan. Bahkan hudud kisos pun ada di Kelantan kan. Enakmen jenayah syariah 2 negeri Kelantan yang membincangkan tentang hukum hudud dan kisos. Mana di sudut penggubalan mencuri sarikah di Kelantan potong tangan. Tapi tak dilaksanakan lah. Tapi penggubalan tu ada. Kelantan dia laju buat penggubalan. Tapi baguslah satu segi. Cuma yang ni dia memang digazetkan lah, digazetkan pelaksanaan enakmen wasiat orang Islam negeri Kelantan, digazetkan bukan sekadar penggubalan, maknanya dilaksanakan. Di Pahang 2017 diluluskan dan diluluskan lah maknanya di peringkat tu dan dilaksanakan sekarang berkuat kuasa lah. Dan akhir sekali di Sabah, setakat saya tahu itulah di Sabah pada tahun 2018 juga sudah kuat kuasakan dan peruntukan tentang enakmen wasiat wajibah ni ada pada Seksyen 27. Seksyen 27 selalunya dia ada 3 situ. 27 kurungan 1, 27 kurungan 2 dan 27 kurungan 3. Tetapi dia punya wording bagi setiap negeri ni dia ada beberapa perbezaan lah. So kena memang begitulah sebab dia enakmen kan dia peringkat negeri. So dia tidaklah betul-betul uniform, dia tidak betul-betul seragam. Dia ada beberapa perkara yang tidak seragam lah. So di negeri-negeri lain, macam mana cucu ini nak pohon wasiat wajibah, sedangkan tidak ada suatu statute, tidak ada konun yang menyokong mereka, menyokong cucu tadi. Saya tidak pasti ada tak kes permohonan wasiat wajibah di negeri yang tidak ada enakmen wasiat. Saya tidak pasti, saya tidak jumpa. Tetapi kalaulah peguam syar'i cuba untuk membantu cucu tersebut, boleh cuba sebenarnya, boleh cuba dan cuba hujahkan berdasarkan fatwa. Cuba hujahkan berdasarkan fatwa sebab fatwa kebangsaan sudah pun ada dan fatwa di negeri-negeri pun saya rasa sudah pun ada. Cuma saya tak pasti sama ada fatwa itu digazetkan ataupun tidak, diwartakan ataupun tidak. Tapi boleh semak lah. Kebanyakan negeri sudah pun ada fatwa masing-masing terhadap wasiat wajibah. So negeri yang tidak ada enakmen kena usaha lebih sikit lah. Kena usaha lebih sikit sebab
kena bergantung kepada fatwa lah ataupun bergantung kepada hujahan lah. Negeri yang ada nama ni mudah lah sebab Seksyen 27 memang bercakap tentang waris patah titi, permohonan untuk wasiat wajibah in favor bagi pihak waris patah titi. So dari sudut pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, prosedur pelaksanaan untuk waris wasiat wajibah ini, cucu perlu memfailkan permohonan di bawah Seksyen 27 Enaman Wasiat Orang Islam di negeri-negeri berkenaan. So dia kena pohon, dia tidak automatik. Kalaulah kita bawa kes di pusaka kecil contohnya, dan katakanlah waris bersetuju. Kadang-kadang di Kelantan pun kebanyakan dia bersetuju, panggil nolak. Kita nolak kepada cucu, kita nolak anak saudara dulu lah. Kita nolak juga, tapi kena pohon. Nak tolak tu tolaklah juga kepada cucu tadi, kepada anak saudara kita. Tetapi pegawai pusaka di JKPTG, di unit pembahagian pusaka kecil, tidak ada bidang kuasa untuk memberi pembahagian kepada cucu patah titi. Saya rasa Seksyen 12/7 kan, saya tak ingat Seksyen tu. Tak apalah saya tak ingat Seksyen pun, tapi maknanya pegawai pusaka di unit pembahagian pusaka kecil hanya berbidang kuasa untuk membahagikan harta pusaka si mati kepada waris, kepada beneficiary, kepada mereka yang berkepentingan dia panggil. So mereka yang berkepentingan itu ialah waris-waris faraid. Jadi cucu tadi dia bukan waris faraid. Jadi pegawai pusaka kata kami tak boleh bagi kepada cucu si mati sebab cucu si mati bukan waris faraid. Walaupun waris-waris si mati lain bersetuju, cucu itu dikira sebagai pihak ketiga sebab kami tiada kuasa di sudut undang-undang untuk membahagikan harta pusaka si mati kepada bukan waris. Macam tu maksud dia. So walaupun kami faham yang menolak ini, menolak kepada anak saudara itu cucu si mati ni, baguslah sebab mereka pun fahamlah sebab abang saya mati lebih awal daripada ayah saya. So anak-anak abang saya adalah waris patah titi. Jadi saya setuju je lah, bagilah dekat anak-anak saudara saya ni. Saya menolak dululah. Dia panggil nolak. Dia kata panggil nolak. Kita tolak dululah pokok kita. Kita tolak dulu. So tolak dulu tak tolak dulu, tapi pegawai pusaka sebenarnya tak ada kuasa berdasarkan peruntukan itulah. Tapi cumanya saya jumpa juga pegawai pusaka dia langgar. Ada kuasa ke, tak ada kuasa ke, dan kalau dia setuju, dia bagi juga kepada cucu. Itu saya rasa sedikit keberanian lah. Tapi tu pun saya jumpa satu kes je. Saya pun jadi pelik. Kenapa dapat juga kat cucu ni sedangkan dah ada anak lelaki, anak perempuan sebagai waris asabah, menghalang, mendinding cucu. Oh ini sebab anak kepada abang kami mati lebih awal, so kita setuju je bagi dekat anak-anak saudara kita. Tapi ini kan di pusaka kecil, saya kata. Tak tahu, pusaka kecil dah pegawai bagi dia kata. So nama cucu tu tertera juga dalam geran tanah. Itu saya jumpa satu kali saja. Itu pun di Selangor. Saya pun tak komen banyak lah. Cuma kalau ikut pendapat saya dan pendapat pendapat kebanyakan pegawai pusaka, dia kata kami tak boleh bagi sebab kami tak ada kuasa untuk bagi. Maka nak tak nak cucu tadi dia kena pohon di Mahkamah Syariah, pohon di bawah Seksyen 27, dapatkan dulu perintah mengesahkan bahawasanya mereka layak untuk menerima wasiat wajibah di bawah Seksyen 27 tersebut, barulah dibawa perintah Mahkamah Syariah itu ke pusaka kecil untuk pusaka kecil bagi pembahagian kepada cucu sebagaimana perintah Mahkamah Syariah. Macam tu. Itu yang jadi cucu kena kuat lah. Cucu kena kuat kerana cucu perlu menjadi plaintiff dan waris-waris faraid itu perlu menjadi responden ataupun defendant mengikut negeri masing-masing lah. Setengah negeri dia gunakan plaintiff defendant, setengah negeri dia gunakan pemohon dan responden. Di Selangor saya rasa plaintiff dan defendant. Plaintiff dan defendant itu pun mengikut kita panggil enakmen tata cara mal lah, negeri masing-masing. Macam mana cara penderafan. Penguasa syar'i faham lah. Saya pun kadang-kadang confuse juga. Sama ada nak guna plaintiff defendant ataupun nak guna pemohon responden. Saya pun kena tanya
peguam syar'i lain yang lebih berpengalaman lah. So kebanyakan cucu dia tidak kuatlah untuk saman menghantar saman kepada mak saudara dia ataupun bapa saudara dia, menyebabkan cucu tersebut dia hanya mengharapkanlah kalau mak saudara, bapa saudara faham, bagilah dekat kami sebab kami ni cucu patah titi, harta atuk kan banyak, lagipun mak saudara, pak saudara kan dah kaya. Dia nak pohon, dia rasa macam nanti kan bergaduh, menjejaskan silaturahim. Dia tak pohon, dia rasa macam alamak, kuranglah kita. Maknanya kita, kebajikan kita terabailah. Maknanya dia orang dapat harta atuk, langsunglah kita tak dapat, ataupun kita dapat terlalu sikit, sedangkan kita berhak banyak kalau ikutkan peruntukan ni. Jadi kebanyakannya cucu dia masih lagi, mana anak saudara ni masih lagi di Malaysia lah saya nampak. Sebab itulah perkara ni jarang, ataupun kes-kes wasiat wajibah ni belum heboh lagi lah sebenarnya. Sebab perlu dipohon. Bila perlu dipohon, jadi kebanyakan cucu dia tak nak bergaduh. Anak saudara ni tak nak bergaduh dengan bapa saudara dia ataupun dengan mak saudara dia, kecuali beberapa lah. Kecuali ada juga kadang-kadang dia tidak bergaduh pun, memang mak saudara dengan bapa saudara nak, dah setuju dah, cuma dia kena file kan. Jadi tak apalah, kau file kan lah, kemudian kami setuju, sebab formalitinya kena ada permohonan, maka barulah dia file kan, dan tidak ada apa-apa bantahan pun daripada defendant bersetuju, maka dapatlah. Itu dapat, itu ada. Kalau bergaduh-bergaduh ni saya tak jumpa kes, kecuali kes yang saya handle lah. Kes yang saya handle adalah satu, memang dia dah bergaduh sebelum jumpa saya pun. Jadi ala-ala jumpa saya, saman je lah. So itu lain lah. Tapi dia tak adalah bergaduh besar sangat pun sebenarnya. Cuma cucu-cucu tu sedikit terkilan lah, anak saudara terkilan lah apabila bapa saudara dengan mak saudara pun buat tak tahu kepada kebajikan mereka. Tapi itu adalah perkara-perkara yang berbangkit lah sebenarnya. Jadi itu menyebabkan kadang-kadang benda ni disenyapkan lah, walaupun peruntukan tu ada, tetapi bukan semua cucu itu berani ataupun sanggup tampil untuk membuat permohonan wasiat wajibah. Pernah saya handle satu kes, saya handle tu, maknanya saya mewakili cucu tu lah, kita filekan, masa tu kita filekan kepada pentadbir, sebab bukan pentadbir pun, kepada wasi, sebab datuk meninggal tu, datuk ada wasiat. Bila datuk ada wasiat, maka dibuat permohonan geran probate, maka adalah wasi yang dilantik. Bila ada wasi yang dilantik, cucu saman wasi tadilah. Jadi nama-nama mak saudara, anak saudara tu, dan mak saudara, bapa saudara dan nama nenek tu tak timbul lah. Timbulnya nama wasi tadi. Seorang je lah. Cucunya 3. Cucunya 3 orang, maka 3 plaintiff lawan wasi. Saya buat macam tu lah. So okey lah, dia sebab yang nampak lawan banyaknya ialah bapa saudara dia sebenarnya. Sebab bapa saudara kata kau tak perlu pun sebab kau kaya.